Okey, kita tengok topik kita pada petang ni, iaitu topik-topik yang saya ketinggalan nak terangkan pada minggu lepas. Jadi kita akan terangkan pada minggu ini. Okey, firstly, hari ini kita akan tengok image menu, file menu, apa yang ada di image menu, file menu dan window menu, dan juga tool-tool yang diguna pakai lah. Dan lepas tu kita tengok exposure, macam mana kita nak dapatkan exposure yang betul dengan menggunakan Photoshop. Apa yang kita perlu adjust, apa yang perlu tool ataupun apakah menu file yang kita gunakan, ya. Okey, kalau di sini kita akan tengok dua benda yang boleh dibuat di Photoshop untuk repair ataupun baik pulih gambar yang kita ambil dengan menggunakan menu label dan juga curve. Kita akan buka panel label dan panel curve pada Photoshop, dan kita akan adjust setiap satu-satu di panel curve dan panel label. Okey, kita akan tengok macam mana kalau ikut. Okey, shortcut key untuk label, adjust label ataupun adjust exposure label, kita guna Ctrl plus N di keyboard lah, ya. Dan untuk curve kita short key dia ialah okey, untuk kontrol untuk curve kita shortcut key dia ialah Ctrl M, ya. Okey, kemudian kita akan tengok apa yang dilakukan dengan color balance, hue dan saturation, juga variation, selective color, displace color, transformation, transform, land correction filter. Ini kita akan tengok satu-satu pada topik minggu inilah. Kalau ada kesempatan, ada ruang dan masa, kita akan cuba buat ataupun adjust satu-satu lah. Macam mana kita nak buat color control, color balance, variation, hue dan saturation, selective color. Okey, before that, ini adalah shortcut key. Kalau kita dah cekap menggunakan software Photoshop ni, kita akan menggunakan mencepatkan proses editing dan juga design kita hanya menggunakan shortcut key. Seperti juga shortcut key untuk lain-lain software editing ataupun software multimedia ataupun software yang Word ke apa, dia tak ada banyak perbezaan lah, hampir-hampir serupa lah. Contoh seperti kalau nak copy, Ctrl C, nak paste, Ctrl V. Yang saya bagi tadi lah. Okey, so kita akan tengok di mana tool, dan juga kita akan tengok di mana nak adjust color balance, color control, variation, hue, saturation, selective color, replace color, black and white color, gradient, brightness, dan juga contrast, ya. Kemudian kita nak tengok macam mana kita nak transform satu image atau foto lah. Kemudian kita nak tengok macam mana kita nak buat land correction filter. Okey, software Photoshop lah masing-masing, ataupun kalau belum install, boleh install, boleh dapatkan kat mana-mana website, ataupun boleh hubungi pihak UiTM ke, bahagian infrastructure atau bahagian teknik maklumat lah, ataupun boleh tengok dekat website-website mana yang bagi download secara free beberapa version yang terkini yang boleh diguna pakai dalam proses editing lah, iaitu version Photoshop. Okey, jadi harap semua kamu dah ada benda ni ataupun dah download
nak install di PC ataupun laptop masing-masing lah. Kerana untuk next assignment ataupun tugasan yang akan beri, lebih banyak menggunakan proses editing pada Photoshop. Okey, sekarang kita buka workspace ataupun interface Photoshop. Lepas dah, okay, kita buka untuk buat ruang kerja di sini. Kita akan tengok ya. Okey, seperti yang saya terangkan pada minggu lepas, okey, ada pada slide yang lalu, menceritakan ialah fungsi-fungsi setiap tool di bahagian kiri Photoshop ni lah. Okey, di Photoshop ni dia ada beberapa tool-tool yang boleh yang selalu digunakan pakai sebab proses editing foto. Dan di belah kanan ialah panel-panel menu atau window file yang akan kita tengok satu seperti action, adjustment, animation, brush preset, channel, character, clone source, color, histogram, history, info, layers, mask, major lock, navigator, not, paragraph, part, style, source, and tool preset lah. Itu ialah ataupun option dan tool lah. Okey, ini adalah benda-benda yang dapat di window file lah. Kalau di file, kita akan ada menu new ataupun new, kita nak buat canvas editing baru, open atau nak open image di sini, browse in bridge. Kalau dekat Adobe Bridge lah, kita ke browse lah, kita ambil lah file itu dekat Bridge Adobe Bridge. Kalau tak ada, tak apa. Okay, so dia ada, kalau ada kat Adobe Bridge, dia ada kategori lah, tempat menyimpan file-file yang kita buat lah. Okay, so bila kita menyimpan apa-apa dokumen, folder, kita boleh ambil dekat Adobe Bridge lah. Okay, ataupun kita open, kita tengok mana folder yang kita simpan gambar atau foto yang kita ambil. Kemudian kita klik dan kita pilihlah folder mana yang kita nak buat editing lah. Okey, dekat menu file juga kita boleh open smart object, create new review, device central, close. Kita nak save file pun di sini juga lah ya. Kalau nak save file, kita pergi save as, kita pergi dekat, dia akan keluar save as panel. Kemudian file name, kita renamekan apa yang gambar yang kita siap buat editing color ke, buat editing exposure ke, dah complete, dah siap. Jadi kita file namekan dia lah. Format ikutlah, kita nak guna format bah ya. Yang selalu digunakan pakai ialah format JPEG lah. Tapi kita boleh lah kalau kita nak format, save dalam format yang lain lah. Seperti dalam format editing Photoshop ke, nak dalam format GIF, format TIFF, PDF, RAW file, PNG file, Tagar. Ikutlah kesesuaian dengan kamu nak guna pakai semasa proses print out ataupun nak proses design nanti. Kamu boleh save format ikut cita rasa kendak kamu lah. Lepas tu saya mau pilih, kita tekan save lah. Itu ialah di menu file. Kemudian apa lagi yang kita boleh cari, dia bergantung lah. Kalau banyak version yang terbaru Adobe Photoshop 2021, dekat file ni dia ada sky replacement, dia ada banyak lagi lah. Yang ni yang saya tunjuk ni adalah dalam Photoshop CS6 yang kamu ada, bergantunglah kalau ada CS6 ataupun CS 2020, defend lah apa version yang kamu ada. Tidak ada masalah, janji kita menggunakan Photoshop ya. Sebab kita nak belajar, kita nak tengok software Photoshop ni apa yang kita boleh lakukan dari segi efek-efek dan juga teknik-teknik pembetulan editing gambar yang kita boleh guna pakai ya. Okey,
Kemudian kita nak import, export image. Dan automate ni dia ada bash, create, drop, crop and strike, photo, condition, mode change, fit image, line correction ya. Macam ni kita akan tengok nanti. Dan merge tu STR Pro, photo merge Control Pro, kemudian print one copy. Ini apa yang ada di file menu. Kalau di image menu kita ada mode adjustment. Di adjustment dia ada, kita nak adjust apa? Brightness, label, curve, exposure, vibrant, hue, saturation, color balance, black and white, photo filter, change channel mixer, invert, portrait, threshold, gradient max, selective color, shadow, highlight, HDR tuning, variation, desaturate, match color, displace color, equalize. Kemudian di image juga ada auto tone, auto contrast, auto color, image size, canvas size, image rotation. Kita nak pusingkan image, kita pergi image rotation, nak buat 80, 90 degree, nak pusing kiri kanan, flip canvas horizontal, flip canvas vertical. Jadi kita klik, dia akan berubah. Kita rotate dia. Jadi dia ada trim, duplicate, apply image, calculation ya. Jadi kalau duplicate dia akan duplicate. Jadi itu yang apa yang terdapat pada menu image menu. Kemudian di filter ialah efek-efek yang kita nak buat lah. Ada artistic, blur, filter, gallery, line correction juga ada di sini. Sama ada pergi di automate line correction ataupun pergi ke filter, dia ada juga line correction ya. Vanishing point, liquify, efek-efek yang kita nak buat. Dan artistic, blur, artistic dia ada color pencil, out, brush, fill grain, palette, plastic wrap, poster ape. Ini ialah image filter ataupun menu filter yang ada di CS Photoshop CS6 lah. Kalau mungkin juga di mana-mana version pun mungkin yang kamu guna ada juga efek-efek yang hampir serupa lah ya. Blur dia ada average, blur, more, pop blur, gradation blur, lens blur, motion blur, radial blur, brush stroke, inilah darker stroke, in, outline, spectre, spray stroke, brush lah spray stroke itu dia akan keluar spray stroke. Banyak efek, banyak tutur yang kita boleh buat, yang kita boleh apa saja yang kita boleh buat hanya dengan menggunakan Photoshop ni lah ya. Kemudian distort, diffuse glow, nak glow, display kemudian glass, ocean, ripple, pin, polar, ripple. Kita boleh try satu-satu lah apa efek yang kita nak guna pakai, nak buat pada gambar image yang kita ambil tu, kita nak edit tu ya. Jadi dia akan keluar panel setiap efek yang kita klik lah. Texture, style, kita boleh tengok, kita try satu-satu dan cuba buat lah nanti ya. Kita cuba buat nanti satu-satu tengok Okey. Itu adalah apa yang terdapat pada filter menu. Kemudian di window menu seperti yang saya terangkan tadi, range, workspace dia essential default lah. Kemudian extension, 3D, action, adjustment, animation, brush set. Ini layer, measure, styles. Okey, yang ni saya terang tadi. Okey, apa yang ada di window menu. Okey. Okey, untuk hari ini kita nak tengok macam mana kita nak buat nak setting exposure yang betul ataupun correcting exposure ya. So macam mana kita nak buat apa yang dipanggil correcting exposure ya. Okey. Jadi kita nak tengok apa yang kita boleh buat
akan tengok apa yang kita boleh buat dengan correcting exposure. Sebenarnya kita nak setting ni edge dia. Kemudian color balance, selective color, dan ada beberapa lagi yang berkaitan dengan perbaikan dan pemutar color. Kemudian transform, kemudian kita akan tengok land correction filter, macam mana nak adjust land correction filter, macam mana nak transform, macam mana nak color balance, macam mana nak tengok correcting exposure. Jadi ini adalah benda-benda perkara yang kita akan tengok pada hari ini ya. Jadi ini adalah perkara yang kita akan tengok dan pelajari pada hari ini, iaitu dari segi correcting exposure, color balance, selective color, dan beberapa lagi menu color. Dan macam mana kita nak buat transform image. Kemudian kita nak tengok macam mana kita nak setting land correction filter. Okey. So untuk kita tengok macam mana kita nak setting correcting exposure. Kita akan ataupun under exposure ataupun kurang cahaya. Jadi masa kita shoot kurang cahaya. Jadi ini adalah tool-toolnya ya. Di sebelah kiri Photoshop ini adalah tool dia. Okay. Yang sebelah atas namanya move tool. Move tool ni adalah untuk kita nak gerakkan foto ataupun image yang kita nak buat editing. Okay. So macam ni dia tak bergerak lagi. Kita kena buat selection. Kemudian kita pergi dekat move tool dan kita cuba gerak. Dia dah selection, kemudian dia dah cut gambar image tu, kemudian barulah kita boleh gerakkan. Caranya kita pergi dekat move tool di belah atas ni. Kemudian before that kita pergi ke rectangular magic tool. Dia ada elliptical magic tool, dia ada single row magic tool, dia ada single column magic tool. So kita ambil yang kotak box ni, kita ataupun yang dinamakan rectangular magic tool. Okey, rectangular magic tool dia bentuk box yang kita klik dari itu. Kemudian kita macam buat cropping lah, kita select ruang mana, gambar image mana yang kita nak guna pakai begitu dengan kalau nak crop pun sama juga Okey, kita select area dulu image yang kita nak guna pakai. Kemudian kita pergi ke atas balik move tool, kita klik move tool. Kemudian kita bawa arrow cursor kita, anak panah kita. Kemudian kita tekan di bahagian tengah selection area tu. Kemudian kita drag lah ke kiri, kanan, atas, bawah atau mana saja yang kita cuba nak ubah image yang kita nak buat editing tu. Kita boleh ke atas, ke bawah, ke kanan dan juga ke kiri dan mana saja yang kita nak letak. Itu ialah kegunaan move tool. Kalau kata
Yang ni quick selection tool, magic wand tool. Magic wand tool kegunaan dia ialah kita nak selection area lah. Bagaimana yang kita nak buat pembuasan. Kita nak tukar color ke, color baju, kita nak buat selection area lah. Itu cara menggunakan magic ataupun quick selection tool. Ya, kalau kita nak move, kita beri kat move tool lah. Okey. Dia akan potong dan kita gerakkan lah. Okey. Ini cara ia move tool dan juga quick selection tool dan juga magic wand tool lah. Dan kita back balik, kemudian kita tengok crop macam masalah apa-apa kat mana pun software crop ni sama lah, kat Word ke, dekat PowerPoint ke atau lain-lain software editing, functionnya sama. Kita nak crop gambar, kita nak potong lah, kita nak potong gambar lah. Jadi bila kita peluk ni dekat sini, crop tool lah, slide tool, slide select tool. Jadi kalau kita dah setuju, kita ambil crop tool, kita tekan enter, dia akan crop lah. Dia akan buang bahagian kita kendaki dan dia ambil bahagian mana yang kita rasa kita buat editing. Okey, ini kita crop ya. Dan dia ada eyedropper tool, color sample tool, rule tool, knife, color 1 2 3 count tool lah. Tapi yang selalu digunakan ialah eyedropper tool dengan color sample tool lah. Ini dia, hanya kita nak tengok eyedropper tu lah, dia seorang mana kita nak tengok yang kita nak buat proses editing. Kita boleh cuba, kamu boleh cuba salah satu tool dia tu, tengok apa perubahan dia, macam mana nak guna dia. Okey, tapi di eyedropper ni kita guna yang eyedropper tu lah, yang lain kita jarang guna lah, bergantung pada design kamu atau editing yang kamu nak buat. Pass tool lah, dia ada spot healing brush tool, dia ada healing brush tool, pass tool, rig eye tool. Okey, yang ni banyak kita gunakan healing brush tool lah. Healing ini macam kita nak retouching lah. Okey, macam kita nak tengok pass tool yang diguna pakai kita boleh besarkan, kecilkan healing brush tool ni. Dengan pergi ke bahagian atas, dia bawah ada file dan edit image, dia ada satu kolom panel. Kita boleh tengok kita nak pakai mode normal, replace, multiply screen, darker, lighting, dia ada mode dia. Kemudian dia ada size, hardness, spacing,
Kita boleh setting angle round dia. Kemudian kita ada size, pen pressure dan stylus well. Yang tu kita default dah ya, ubah-ubah. Okay, tengok macam mana kita nak gunakan dia. Kita klik dekat healing brush tu, kemudian kita klik setelah tu kita internet dulu. The spot healing brush to automatic sample search to correct the spot with one step to manual set the source using healing brush to search to correct the spot with one step to manual set the source using